Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda, pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. So, bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips dan info ataupun tutorial berkenaan dengan sistem radiator kereta anda. So, pada sesi kali ini RBM ingin kongsikan kepada anda bagaimana kita nak membezakan ataupun kita nak mengetahui yang radiator kereta anda adalah single layer ataupun double layer ataupun triple layer. Sebelum ni mungkin ada di kalangan anda yang selalu berkata ataupun selalu bertanyakan kepada RBM radiator yang mana lebih bagus, single layer radiator ke ataupun double layer radiator. Tapi sebenarnya adakah anda tahu dengan lebih teliti lagi atau dengan lebih detail lagi apa itu maksudnya dengan radiator single layer ataupun radiator double layer. Okey, kat sini nanti RBM akan tunjukkan kepada anda radiator, bagaimana anda nak membezakan, anda nak mengetahui radiator single layer atau double layer. So RBM akan tunjukkan kepada anda nanti secara close up dan kita akan cuba buat eksperimen, kita belah radiator tu. Anda boleh saksikan sendiri nanti apa yang berada di dalam radiator single layer dan juga double layer radiator, yang juga nanti RBM akan terangkan kepada anda sedikit sebanyak sesi perkongsian video ini. Tonton video ini sehingga ke akhirnya supaya anda tidak terlepas poin-poin penting yang RBM ingin sampaikan kepada anda. Okey, dekat sini kita ada contoh-contoh radiator terpakai lah yang dah mungkin dah tak digunakan lagi. So RBM akan tunjukkan secara close up kepada anda apa yang dimaksudkan radiator single layer dan juga radiator double layer. So kalau anda lihat dekat sini, kalau kita lihat daripada depan ni, contoh macam ni radiator core ni, so kita agak sukar kita nak mengetahui bahawa radiator ni single layer ataupun radiator ni double layer. So apa dekat sini apabila kita dah buka contoh dia casing yang berwarna hitam di atas ni, so barulah kita nampak di dalam ini bagaimana rupa radiator core di dalam enjin kereta, di dalam sistem radiator kereta anda. Okey, ini sebenarnya lah yang ataupun salo-salo radiator core yang berada di dalam radiator kereta anda. Yang apabila kita dah buka casing yang berwarna hitam yang di sebelah atas tu, baru kita boleh nampak radiator tu nanti single layer ataupun radiator tu double layer. Tu tapi apa sebenarnya yang mungkin poin lain yang RBM boleh sampaikan kepada anda. Kebiasaannya kalau kita nak membezakan radiator itu single layer atau double layer, yang paling mudah kita akan lihat ketebalan radiator ini. Okey, kebiasaannya radiator nipis, kebiasaannya single layer, ataupun radiator yang lebih tebal sedikit iaitu radiator double layer. So kalau kita boleh ukur kat sini radiator ni, contoh dia kalau macam ni, dia hanyalah ketebalan dia adalah 22 mm. Okey, so kalau kita lihat dekat dalam, kita dah buka radiator core ni. Kalau anda lihat salo tube ataupun salo core yang macam ni, ini adalah yang dipanggil radiator single layer. Okey, dia ada hanya satu salo saja. Satu salo yang untuk coolant melalui dalam saluran ini, nanti dia akan terus melalui ke bawah dan terus dihantar ke enjin kereta anda. So ini adalah contoh radiator single layer yang berukuran lebar dia 22 mm. Ini adalah contoh radiator double layer. Okey, kita boleh lihat dekat sini ketebalan radiator ini adalah 22 mm juga. Okey, ketebalan yang sama yang tadi dengan radiator single layer tadi. Tapi apa yang dekat sini yang Abang nak tunjukkan kepada anda, ini adalah contoh radiator double layer. Okay, dia ada dua salo channel ataupun dua salo tube yang untuk laluan coolant di dalam radiator kereta anda. So, okay, ini contoh radiator double layer, okay, yang disebutkan. Selalu anda pemilik-pemilik kereta di luar sana yang mendengar, mungkin ada di kalangan mekanik ataupun rakan-rakan anda mengatakan radiator single layer. So inilah yang bermaksud radiator single layer. Bukan sekadar, kadang-kadang kita lihat bukan sekadar ketebalan radiator saja memainkan peranan, sebab sebenarnya yang lebih penting adalah radiator core ni ataupun salo tube radiator ni. Ini adalah radiator double layer. So okay, so inilah contoh radiator double layer. So dekat sini mungkin ni anda boleh tunjukkan kepada anda. Kalau macam ni, ini lagi orang boleh katakan lagi tebal. Ketebalan dia 48 mm. Okay, so kalau anda lihat kat sini, dia ada tiga. Anda boleh
pasang sini dia ada 3 salur channel di dalam radiator kereta anda. So inilah salur channel yang melalui coolant, untuk coolant lalu dalam sistem radiator kereta anda untuk menyejukkan coolant dan seterusnya dihantar ke enjin. So ini adalah, kalau dipanggil macam ni, anda boleh lihat ni 1, 2, 3 ini adalah radiator triple layer ataupun 3 layer. So okey, so kita dah tunjukkan tadi kepada anda itu macam mana kita nak membezakan radiator single layer. Kadang-kadang untuk yang atas ni kita masih boleh kita biasa buka cap radiator, kadang-kadang kita boleh lihat, nampak salur tube ni dia ada 2, ada 3 ataupun dia ada 1 saja. Okey, itu untuk membezakan bagaimana radiator single layer ataupun double layer. Sebab kita nak, boleh dikatakan kalau kita nak lihat pada ketebalan radiator agak sukar. Kadang-kadang kita lihat radiator tu tebal. Kebiasaannya ada yang di kalangan anda, pemilik kereta yang membeli spare part di kedai spare part, anda lihat kalau radiator ni tebal ni, kebiasaannya orang kata double layer. Tapi tidak semestinya, dia bergantung kepada design radiator kita tu. Contoh dia, kereta radiator yang sebegini, ketebalan dia adalah sama juga 22.5 mm. Tapi anda lihat kat sini ini hanyalah single layer. Single layer tapi dia lebar. Okey, anda boleh lihat salur tube radiator di dalam radiator ni. Okey. Ni radiator single layer. Okey, dekat sini sebenarnya ada satu design lagi yang mungkin RBM boleh sampaikan kepada anda, iaitu kalau kita lihat radiator yang design sebegini. So kalau anda lihat dekat sini dalam core, radiator core ni, anda akan dapat lihat satu lagi dinding memisahkan di antara dua core ni. Kalau anda lihat dekat sini tadi, radiator ni dia hanya satu besar lebar. Kalau kat sini anda lihat ada satu besar, ada satu lagi penghadang di tengah ni. Sebenarnya radiator ni adalah juga radiator boleh dipanggil double layer. Tapi apa semua perbezaan dia di antara radiator ni? Anda boleh lihat dua perbezaan ni. Apakah perbezaan di antara double layer yang ni, jenis ni, dan juga double layer jenis yang ni? Double layer jenis yang ini, dia mempunyai radiator core ataupun tube yang kecil, tapi dia agak ada jarak sedikit di sini. So radiator jenis ni, dia hanya dia ada dua pecahan salur, tapi dia rapat, dia bersebelahan. Okey. Itu sebenarnya. Dia boleh dipanggilkan juga double layer, ataupun yang ini pun juga double layer. Dekat sini ketebalan dia sebenarnya lebih kurang sama, anda lihat. Sebab itu kadang-kadang kita nak lihat, ni dia kebiasaannya dia tebal sedikit lah berbanding dengan ni. 22 ni, tak silap saya tadi 23.5. Okey. So nanti RBM akan bahaskan kepada anda, so mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, okey, di sesi perkongsian ini. So dekat sini nanti RBM kita akan cuba belah radiator ni. Kita nak lihat bagaimana keadaan di dalam radiator ni yang dinamakan radiator single layer ke, ataupun double layer, ataupun triple layer. Ni tadi kita akan cuba belah radiator yang double layer ni. So nak lihat apabila kita dah belah, inilah rupa salur di dalam. Okey, dia ada dua channel yang agak boleh dikatakan agak jarak. Okey, jenis radiator double layer sebegini. Okey, ini yang berada dalam radiator kereta anda sebenarnya. Ini yang dipanggil radiator double layer. So dia ada satu jenis tadi yang tadi RBM dah tunjukkan dan kongsikan kepada anda. Radiator yang jenis dia punya double layer, tapi dia rapat, dia hanya bersebelahan saja. Dia ada pisahkan satu blok saja. So kalau anda lihat dekat sini, ini yang berada di dalam radiator kereta anda. Dia double layer juga, tapi hanya bersebelahan saja. Dia ada satu macam dinding ataupun plate pemisah di antara kedua-dua radiator core ni ataupun tube radiator ni. Okey, itu juga tadi kalau radiator ni yang boleh dikatakan tadi single layer, dia macam itulah tadi kedudukan dia ataupun plate yang berada
di dalam radiator kereta anda. Okey. Okey, kalian boleh lihat tadi macam mana kita nak membezakan radiator single layer, double layer ataupun triple layer yang Arbian dah tunjukkan kepada anda tadi. Satu, cara dia kita boleh lihat pada ketebalan radiator ini. Kebiasaannya radiator double layer dia lebih tebal lah, ataupun triple layer dia lagi tebal. Sebabkan tadi dia ada salur-salur. Channel tu dia lebih banyak berbanding dengan radiator ini single layer, tapi ini jenis radiator single layer yang tebal. Dia ada satu lagi jenis yang dia ada satu jenis juga lagi radiator yang single layer, tapi dia betul-betul nipis ya. Dia tak tebal Kerana kita lihat dekat sini dia punya ukuran ni baru lebih kurang 16 mm saja. Okey. Ini jenis single layer tapi 16 mm. Ini jenis yang radiator single layer tapi 22 mm. Ini yang betul-betul double layer. Ini yang jenis double layer tapi dia rapat. Dia duduk bersebelahan dekat sana. So, kesimpulan yang Arbian boleh sampaikan kepada anda, sebenarnya memang tidak dinafikan radiator double layer dia lebih cepat menyejukkan coolant kereta anda. Okey. Dekat sini kalau anda lihat apa yang tadi kita lihat tadi, ada dua channel ni tadi. Apabila berbanding dengan satu channel saja, satu saluran saja coolant lalu di dalam sistem radiator kereta anda, berbanding dengan dua, kita ada dua jalan senang cerita kat sini, mana lebih sejuk, lebih cepat sejuk. Sebenarnya adalah yang double layer lah, dua jalan, bermakna lebih cepat sejuk. Sama juga kes, tapi cuma kes dekat sini radiator double layer yang jenis ini dia hanyalah bersebelahan. So kalau kita nak compare antara dua jenis double layer ni, yang jenis ini yang bersebelahan ini dan juga yang ada jarak sedikit ini, sebenarnya cooling yang lebih efektif lagi adalah jenis yang ada jarak ni. Okey, anda lihat tube dia ada gap sedikit berbanding dengan ini, tube dia hanya bersebelahan saja. Tapi kebiasaannya radiator core jenis double layer sebegini ataupun triple layer segini, harga kos dia adalah mungkin lebih mahal berbanding dengan radiator core jenis double layer sebegini. Okay, begitu juga sebab itu kadang-kadang kita beli di pasaran, kenapa single layer radiator lebih murah berbanding dengan radiator core double layer ni adalah disebabkan mungkin manufacturer nak buat dia rumit dan material banyak, proses pun lebih banyak. Tapi memang tidak dinafikan cooling lebih efektif dengan radiator double layer berbanding dengan single layer. Okey, mungkin tips tambahan yang boleh RBM berikan kepada anda, iaitu kebiasaannya apabila anda mungkin nak membeli radiator, anda jangan hanya lihat pada ketebalan radiator saja. Okey, sebab ada model jenis-jenis radiator yang dia tebal tapi dia single layer berbanding dengan dia tebal dan juga double layer. Okey, dekat situ tips yang RBM boleh berikan kepada anda. Kebiasaannya kalau yang seperti tadi, kalau anda lihat radiator yang tebal double layer, dia ada satu pemisah di tengah ni. Anda akan dapat lihat plate-plate ni. Ini adalah double layer. So kalau radiator walaupun dia tebal tetapi dia single layer, dia macam ni, dia terus straight. Ni kebiasaannya boleh dapat lah, kita buka cap radiator tu kita boleh nampak. Kita intai-intai sedikit, anda boleh dapat lihat dia ada tengah ni ada apa? Plate pemisah ataupun tak. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia ingat tebalnya double layer. Tak semestinya. Dia ada yang tebal single layer dan juga ada tebal double layer. Okey? Berbalik kepada asal kereta anda. Sebelum ini car manufacturer anda dia dah bekalkan radiator jenis single layer ataupun double layer. Tapi kebiasaannya yang berada di market dan berada di pasaran, kebiasaannya radiator yang dibekalkan oleh pengeluar kereta anda adalah radiator single layer. Tapi sebenarnya apabila walaupun radiator tu mempunyai atau menggunakan radiator single layer, sebenarnya kita tak ada masalah temperature tentang radiator sebegitu. Cara peribadinya daripada RBM, kalau radiator yang daripada car manufacturer tak ada masalah, so buat apa kita nak upgrade kepada double layer radiator. So kebiasaannya radiator yang double layer ni, kebiasaannya kita menggunakan kebiasaannya cc enjin kereta anda yang lebih besar, lebih tinggi, dan juga mungkin kenderaan berat seperti lori, dia memerlukan radiator double layer ataupun triple layer. Contoh tadi yang satu tadi RBM dah tunjuk kepada anda, yang triple layer itu kebiasaannya untuk forklift. Sebab dia apabila kenderaan berat ni dia penggunaan diesel
enjin diesel dia lebih panas sebenarnya. Dia lebih perlu ada radiator yang lebih efektif untuk menyejukkan coolant kenderaan sebegitu. Kereta anda mungkin yang telah dibekalkan oleh car manufacturer kereta anda, iaitu radiator single layer. Pada RBM tak ada masalah, anda boleh terus gunakan radiator single layer itu. So jika anda menghadapi masalah seperti temperature tinggi ataupun temperature anda tiba-tiba naik mendadak, so anda perlu melakukan ataupun anda perlu cek dahulu secara keseluruhan sistem radiator kereta anda. Bukan terus jalan pintas, ada mungkin direkomend oleh rakan-rakan ataupun mekanik-mekanik ataupun bengkel-bengkel suruh tukar, suruh upgrade radiator double layer. Okey, sebab itu kita perlu cek dahulu secara keseluruhan, secara total sistem radiator kereta anda. Mungkin ada disebabkan temperature anda tinggi itu bukan radiator semata-mata, tapi mungkin ada komponen-komponen lain yang bermasalah. Okey, sebab kebiasaannya kereta tu anda beli daripada baru, tak ada masalah, dah guna 5 tahun, 7 tahun. Tapi selepas 7 tahun, 5 tahun ataupun mileage dalam lebih 100,000 km baru ada masalah-masalah seperti temperature tinggi ini. Itu menunjukkan bahawa radiator asal kereta anda sebenarnya cukup untuk enjin kereta anda. Tapi ada mungkin masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sistem radiator kereta anda. Okey, mungkin setakat ini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini berkenaan dengan radiator single layer, double layer ataupun triple layer. Macam mana anda nak membezakan sebenarnya tips yang RBM dah berikan kepada anda tadi. So jika anda rasa perkongsian daripada RBM ini kita boleh membantu lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka lebih jelas dan lebih faham lagi tentang sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini. So anda jangan lupa sharekan video ini kepada mereka, kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di sana. Serta anda jangan lupa juga like video ini serta subscribe YouTube channel kami ini serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video yang RBM bawakan di masa-masa akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.